solat kita, berkenaan dengan solat kita sendiri, apa yang kadang-kadang kita lihat nampak macam perkara biasa, tetapi sebenarnya dekat situ boleh menentukan sama ada solat kita ni dikerjakan dalam keadaan yang terbaik ataupun tidak. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa Allah Ta'ala jadikan hidup kita kat dunia ni, dan Allah Ta'ala jadikan mati kita kat dunia ni? Sebab apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah nak uji kita di mana di kalangan kita ni amalannya yang paling terbaik. Kalau orang nak buat sesuatu, Allah Ta'ala nak uji adakah dia ni buat dalam keadaan yang terbaik ataupun tidak. Jadi dekat sini kalau kita dapat fikirkan satu perbuatan yang terbaik dilakukan oleh kita berdasarkan ayat tadi, maka itu sebenarnya adalah satu ujian supaya kita lepas dengan selamat. Kalau kata buat biasa tu biasa je. Kalau kata buat biasa tu kata sekadar lepaskan tanggungjawab. Contoh kalau kita semayang sekadar lepaskan tanggungjawab. Tapi yang cara yang terbaik adalah kita semayang dalam keadaan pakaian yang bersih, semayang dalam keadaan menutup aurat, semayang dalam keadaan bersuci dengan sempurna. Wuduk kita pun kita ambil dalam keadaan yang mengamalkan sunat. Kalau basuh tu basuh atas siku sikit lebih. Kalau basuh kaki, buku lali naik ke atas betis sikit. Sebab apa tuan-tuan? Sebab semua ini akan menentukan sama ada fungsi solat itu mencegah perkara keji dan munkar. Kalau kita baca Al-Quran, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perkara keji dan munkar. Tapi kalau kita tengok orang, setengah orang ni dia semayang tiap hari. Dia semayang 5 waktu tak tinggal, dekat masjid pula tu. Tapi kadang-kadang perangai dia pun tak sama macam apa yang dia semayangkan. Dia semayang tu nampak macam baik lah, tapi perangai nampak tak sama macam apa yang dia lakukan setiap hari. Sebab apa? Kemungkinan wuduk dia problem. Kemungkinan wuduk sempurna tak? Ataupun kemungkinan semayang dia tu berada dalam keadaan tidak menutup aurat dengan sempurna, berada dalam keadaan memakai pakaian bernajis. Ini kita tahu. Maksud ayat Allah Ta'ala Inna salata, yakni solat itu dikerjakan secara sempurna dari sudut syarat dan juga rukun. Jadi satu perkara berkenaan dengan semayang kita, iaitulah yang menyentuh tentang aurat. Kalau perempuan tu insya-Allah lah, kalau kata dia orang ni ada telekung pakaian khas, maka tak ada masalah. Kalau kata nak menutup aurat tu, cuma kena dipastikan juga agar telekung tersebut tidaklah jarang sampai menampakkan warna kulit. Kenapa? Kerana pakaian yang jarang yang menampakkan warna kulit, maka solat boleh jadi tidak sah. Kenapa? Tidak menutup aurat. Dia bukan nak kira kena nampak pusat, tak, tapi kena nampak bahagian tubuh yang termasuk dalam aurat. Kalau lelaki di antara pusat hingga lutut. Dia bukan, kalau aurat lelaki bukannya pusat dan lutut. Dia kata pusat lutut tengah-tengah tak aurat, tak boleh. Tapi di antara pusat hingga ke lutut. Maka kalaulah pakaian yang jarang itu menampakkan di mana-mana bahagian di antara pusat hingga ke lutut di dalam solat dalam keadaan tidak sengaja. Apa tidak sengaja? Maksudnya dalam keadaan ditiup angin aircon terlalu kuat ke sampai meniup dan sebagainya, ternampak aurat kita, maka tak sengaja. Dan kita sedar, kita tutup cepat-cepat. Tapi dalam keadaan yang cuai, dalam keadaan yang sengaja, maka solat kita boleh batal. Contohnya macam mana tuan-tuan? Dan perkara ini banyak berlaku di kalangan masyarakat kita, dan sekadar teguran lah kalau ia berlaku di dalam komuniti kita, iaitulah tentang batasan aurat bagi lelaki di dalam semayang. Seluruh tubuh dan yang paling utama sekali untuk ditutup adalah di antara pusat hingga ke lutut. Yang ni aurat lelaki dalam semayang di antara pusat hingga ke lutut. Maksudnya kalau orang semayang pakai kain pekat ke, tak pakai baju, tapi tutup pusat sampai ke lutut je, pedih sikit habis, sah semayang dia. Tapi Allah Ta'ala nak uji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, mana yang dilakukan secara terbaik. Adakah hanya tak pakai baju itu terbaik? Tak. Tapi kita kena tengoklah dari satu sudut yang lain. Itu aurat bagi lelaki adalah di antara pusat hingga ke lutut. Cumanya kadang-kadang setengah kita ni, macamlah yang pernah diberitahu oleh ramai di kalangan ustaz kita, Ustaz Amli dan sebagainya, berkenaan dengan trend pakaian kita. Yang ini satu masalah juga. Trend pakaian kita ni kadang-kadang nampak tu tutup aurat dah. Tapi kadang-kadang
tidak berapa nak tutup dalam beberapa keadaan. Contohnya macam mana tuan-tuan? Kalau kita semayang, kita pakai baju, alhamdulillah okey. Tapi yang menjadi masalahnya apabila kita rukuk ataupun sujud, pada waktu tu habis terselak habis yang belakang. Dalam keadaan ni kita tak dikira sebagai tak sengaja, tapi kita dikira sebagai orang yang cuai. Sebab apa cuai? Sebab kita sengaja memakai pakaian yang tidak selamat untuk semayang. Yang tidak selamat untuk solat. Yang selamat macam mana? Yang selamat agar kita dapat pastikan agar solat kita tu dalam keadaan menutup aurat walaupun kita rukuk dan sujud. Kita rukuk terbuka sikit belakang, tapi tak apa. Sebab apa? Ada pakai singlet contoh, ada pakai baju dalam contoh yang menutup bahagian aurat. Yang jadi problem tak pakai apa-apa. Dia sujud rukuk tak pakai apa-apa, habis nampak belakang. Belakang. Orang belakang baru nak masuk semayang, rasa nak tarik ke atas pun rasa segan, fikir 2 kali. Tarik nanti terlompat lagi kan, tengah rukuk, tengah sujud kan. Jadi dekat situ boleh menjejaskan solat kita. Sebab apa? Sebab menampakkan aurat yang zahir bagi seorang lelaki. Berbeza kalau kita pakai baju ataupun pakai seluar, tiba-tiba dalam keadaan rukuk sujud sempurna, cumanya ada angin yang tiup, menyebabkan baju kita tu terselak, lalu kita sedar, kita terus tutup. Itu dimaafkan sebab apa? Sebab tidak sengaja. Kita dah pakai elok dah, tiba-tiba nak jadi macam tu, angin nak tiup, kita tak tahu. Tapi dalam keadaan yang biasa, kalau kita pakai baju size S contoh, baju adik contoh, size S, pakai pula dalam tak pakai apa pula, tak pakai apa, seluar pula londeh. Seluar pula satu hal juga ni. Kenapa pernah disebutkan lah sejarah asal-usul pemakaian seluar londeh ni sebab apa? Saya terbaca lah berkenaan dengan sejarah dia, kerana ini berasal, pakaian macam ni berasal daripada kalangan banduan di Eropah, di Amerika, Allah alam lah, di kalangan masyarakat kulit putih memakai pakaian seluar yang londeh. Tapi dia orang ni banduan, asalnya daripada pemakaian banduan yang pakai seluar londeh. Sebab apa? Sebab mereka ini baru saja melakukan liwat, liwat terhadap kawan banduan yang lain. Jadi orang kata bila dah habis tu pakai nak tak nak je, dia terlondeh lah. Jadi dibawa pula trend ni dalam ramai masyarakat kat dunia ni, akhirnya sampai dalam masyarakat kita. Dan yang sedihnya kalau kata kita pakai dalam keadaan macam tu, kita semayang pula, maka apa nilai semayang kita? Walaupun kita cukupkan sunat, kita cukupkan dia punya rukun dan fardu, tapi dalam masa yang sama, perkara yang paling utama iaitu aurat kita tidak jaga. Jadi tuan-tuan, ini satu peringatan supaya kita lebih berhati-hati. Kalau nak pakai dulu tak ada masalah. Nak pakai baju, mungkin tak ada baju besar ke apa benda ke, duit tak ada kan, pakai tak apa, tak ada masalah. Tapi cuba elakkan perkara sedemikian berlaku. Contohnya macam kalau nak semayang ke, masuklah sekejap baju dalam seluar, ataupun kalau ada singlet, pakai singlet, ataupun pelbagai usahalah yang boleh kita lakukan demi memastikan hakikat ayat tadi benar-benar tercapai, iaitulah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mampu mencegah daripada perkara yang keji dan juga yang mungkar. Jadi tuan-tuan, semua kita ada kelemahan, insya-Allah kita cuba perbaiki sama-sama. Sekadar peringatan yang boleh saya sampaikan dan kita amalkan dalam kehidupan harian kita, insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.